عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatan min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil, ilmu memahami Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat, sahabiah, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Tajuk kita pada malam ini ialah berkenaan dengan jenayah buli. Jenayah buli. Saya memilih tajuk ini ekoran daripada peristiwa seorang abang yang mencekik adiknya sehingga mati. Kita perlu lihat jenayah buli ini daripada perspektif agama. Sebab saya percaya kita semua ada anak, kan? Ada yang di peringkat sekolah, di peringkat pra persekolahan, di peringkat college dan sebagainya. Dan kita tahu bahawa jenayah buli ini bukan sahaja berlaku kepada kanak-kanak, tapi dia juga berlaku kepada orang dewasa. Dan ramai di kalangan kita yang memandang mudah kepada jenayah buli, sedangkan agama jelas melarang kita, mengharamkan kita daripada melakukan perbuatan buli. Pada malam ni tuan-tuan, kita lihat tentang kejadian seorang kanak-kanak yang mencekik adiknya sehingga mati. Kalau tuan-tuan baca dalam media semalam dan juga hari ini, tuan-tuan boleh lihat bagaimana kenyataan yang dikeluarkan oleh bapa kepada kanak-kanak tersebut. Yang cekik ni abang yang berusia 14 tahun. Mengikut ayah dia kata bahawa anak dia ini adalah mangsa buli di asrama sekolah. Mangsa buli di asrama sekolah. Dan yang lebih kita rasa sedih, sebabnya ialah sekolah itu ada sekolah Arab, sekolah agama Arab, di bawah kelolaan Jabatan Agama Islam Negeri Melaka. Mana kalau kita tuan-tuan, pelajar sekolah Arab, pelajar sekolah agama ni, pelajar yang baik-baik. Itu adalah, kita kata, anggapan umum. Semua orang kata kalau budak sekolah agama ni budak yang baik-baik sepatutnya. Kan, sepatutnya. Kerana mereka dididik dengan ilmu agama yang lebih daripada ataupun berbanding dengan rakan-rakan mereka di sekolah yang bukan agama. Walaupun sekolah bukan agama ni pun ada,
kan. Tetapi tidaklah sebanyak mata pelajaran dan juga maddah yang ada di sekolah Arab. Jadi kalau mengikut bapanya, dia kata bahawa anak dia ini yang mencekik adik ni, mengadu dia hampir setiap hari dibuli oleh pelajar senior di sekolah. Dia kena pukul, dia kena sepak, dia kena cekik. Jadi hak dia cekik tu, yang dia buat tu pasal orang duk buat dekat dia, kan? Orang buat dekat dia dan dia buat kepada adik dia. Maka si ayah ni mengatakan bahawa sejak daripada masuk tingkatan 1 lagi, mana tahun lepas, setiap petang dia akan cerita kepada mak dia bahawa dia telah dibuli oleh pelajar senior. Jadi apa yang berlaku, kesan daripada itu kalau mengikut bapa ni, dia kata bahawa setiap kali dia balik rumah, dia akan meracau, kan? Macam orang trauma. Dan dia banyak duk istighfar. Mana dia melawan lah, dia lawan dengan keadaan diri dia, dia istighfar. Dan si bapa ni bagi tahu bahawa dia sendiri pernah dicekik oleh anak dia ni. Dan anak dia ini pun pernah cekik mak dia. Kita boleh tengok masalah tu jadi melarat, kan? Daripada dia jadi mangsa dan kemudian dia menimbulkan masalah. Dan kemudian dia kata dia telah bawa anak dia ini untuk dapatkan rawatan. Tapi ada ustaz bagi tahu bahawa anak dia ini mengalami trauma, kan? Dia mengalami trauma. Jadi apa yang berlaku ni tuan-tuan sebenarnya perkara yang common di mana-mana asrama. Siapa yang ada anak di asrama dia tahu, kan? Kita nak kata asrama sekolah anak kita bersih, tak ada buli, tak ada benda-benda yang macam ni, susah lah. Boleh kata hampir semua asrama, kalau anak kita masuk asrama, kita akan dengar cerita-cerita macam ni. Sama ada kena pada anak kita ataupun kena pada kawan-kawan dia, kan? Jadi ini satu perkara yang bukannya uncommon, bukan benda yang pelik sebenarnya yang berlaku dalam masyarakat kita. Jadi apa yang berlaku, adik dia ni umur 9 tahun telah dicekik. Cuma mak dia adalah, parents dia ni pasang CCTV dekat rumah. Jadi pada masa kejadian, ibu bapa tu tak ada di rumah tapi ada CCTV. So mak dia duk perhati, mengawasi daripada CCTV. Dia nampak yang anak dia yang 14 tahun duk cekik adik dia umur 9 tahun. Dia call jiran dia, suruh jiran dia pergi tengok, tapi dah terlambat lah. Dah biru dah budak tu. Dan meninggal dunia, disahkan meninggal dunia. Jadi ini satu benda yang sangat sedih, tuan-tuan sekalian. Jadi tujuan kita berbicara pada malam ni berkenaan dengan jenayah buli, supaya kita ada kesedaran, kan? Sebab kita ni semua ada potensi, kan? Potensi itu ada. Sama ada ahli keluarga kita mungkin, na'udzubillah, tapi kemungkinan itu ada, kan? Sama ada ahli keluarga kita mungkin menjadi mangsa ataupun mungkin menjadi, orang kata, pemangsa, kan? Yang memangsakan orang lain. Jadi ini benda yang kita takut. Kita tak mahu ahli keluarga kita menjadi mangsa. Pada masa yang sama juga, kita tidak mahu ahli keluarga kita menjadi penjenayah, membuli orang lain. Dua-dua ni kita tak mahu. Mangsa buli pun kita tak mahu, membuli orang lain pun kita tak mahu. Maka ini antara perkara yang kita perlu perhatikan dalam bila kita berbicara tentang jenayah buli. Maka kalau kita tengok sources ataupun sumber-sumber daripada pihak berkuasa kesihatan, dinyatakan bahawa sekurang-kurangnya ada 3 kesan buruk akibat daripada buli. 3 kesan buruk. Yang pertamanya ialah dia akan menjejaskan kesihatan mental, kan? Kesihatan mental mangsa buli. Dia akan mengalami gangguan psikologi. Dia akan diserang perasaan takut. Dia akan mengalami kemurungan. Dan dia akan mengalami gangguan personality, bipolar dan sebagainya. Dia ada banyak masalah. Ini kesan yang pertama. Kesan yang kedua, buli ini dia akan mengganggu struktur otak manusia. Satu kajian yang dibuat oleh University of Southern California
dan juga Children's Hospital of Los Angeles pada tahun 2014. Kajian itu menunjukkan bahawa buli ini ada hubungan secara jelas dengan perubahan fizikal pada otak, dia kata. Yang mana dalam otak ni dia ada satu bahagian yang tugas dia mengawal ketakutan, dia kawal kebimbangan, dia kawal emosi. Jadi ini yang jadi ganggu, menyebabkan mangsa buli ni dia akan berada dalam ketakutan, dia akan berada dalam kebimbangan, walaupun tak ada benda pun, tak ada ancaman, tapi kesan trauma daripada buli tadi, dia akan menjadi satu orang yang sentiasa berada dalam ketakutan. Kalau kita tak takut sebab tidak ada ancaman, tapi dia sentiasa berada dalam ketakutan. Ini kesan dia, tuan-tuan. Dan yang ketiganya ialah kajian yang dibuat oleh King's College London, yang mana fakta dapatan daripada kajian itu menunjukkan bagaimana mangsa buli ni dia akan kurang berkawan. Dia tak ada keyakinan diri, kan? Dia tak suka dah berjumpa kawan, bersosial dan sebagainya. Jadi ini antara kesan, tuan-tuan sekalian, yang akan berlaku kepada mangsa buli. Baik, dalam agama kita, kan, dalam agama kita dapati bagaimana Al-Quran, kan, menyebut tentang beberapa ayat, kan. Buli ni, tuan-tuan, kan, buli ni dia bila kita sebut buli, maknanya ada pembuli ni dia akan guna kekerasan, dia akan ganggu mangsa buli ni. Tujuan dia apa? Dia nak seronok. Dia nak seronok. Dia pukul kawan tu, dia ketawa. Dia ejek kawan ni, dia gelak. Ini yang kata buli ni, kan. Jadi dia boleh buat macam-macam. Sama ada dia pukul, dia tampar, dia tendang, kan. Dia hina, dia panggil dengan gelaran-gelaran yang buruk, dia sebar gosip dan sebagainya, dia ejek, dia ketawakan, macam-macam, kan. Dia buka kain. Ini yang dikatakan buli. Di asrama ni benda biasa berlaku. Kawan tu masuk tandas, buka kain tuala, letak atas pintu, tengok lagi. Tuala tu dia akan hilang. Ini contoh buli. Ini contoh buli. Saya ingat ada satu asrama tu yang budak lelaki ni, dia masuk toilet untuk dia tunaikan hajat dia. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku? Kawan-kawan dia 3-4 orang naik sebelah kanan, naik sebelah kiri, duduk tengok. Lepas tu dia ejek. Ini yang kata buli ni. Baik. Maka Al-Quran, tuan-tuan sekalian, ada beberapa tempat yang mana Quran melarang kita daripada melakukan perbuatan seperti ini. Contohnya ada satu perkataan yang Quran guna, istihza. Quran guna perkataan istihza. Apa dia istihza? Istihza ni dalam bahasa Melayu kita kata mengolok-olok. Kita mengolokkan kawan kita. Itu istihza. Surah Baqarah ayat 14. Allah Ta'ala berfirman, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan sesungguhnya kami sama seperti kamu, kami hanya berolok-olok sahaja. Ni perangai siapa, tuan-tuan? Perangai munafik. Jenis buat main kepada orang, mengolok-olokkan orang ni, ini adalah sifat munafik. Jadi kita, tuan-tuan sekalian, kita kata kita adalah golongan ahli sunnah wal jamaah. Kita orang Islam, kita orang beriman. Maka kadang-kadang kita heran, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok dalam media sosial hari ni. Kita kata kita ahli sunnah, kan? Tapi kita mengolok-olokkan saudara seagama kita. Di mana yang kata ahli sunnah tu? Kalau kita benar-benar ahli sunnah, kita berpegang kepada ayat Quran bahawa tidak boleh kita mengolok-olokkan orang lain. Istihza tu tak boleh.
Kan? Dan istihza ni perangai orang munafik. Kita tak boleh buat benda macam ni. Buat dengan tujuan untuk menyakitkan hati orang, tak boleh. Yang kedua, dia guna perkataan sakhr. Sakhr ni apa dia? Sakhr ni kalau kita terjemah bahasa Melayu, maksud dia kita memperlekehkan orang, kita memperendahkan dia. Itu sakhr. Dan Allah Ta'ala sebut tentang umat Nabi Nuh alaihi salam yang mengejek Nabi Nuh alaihi salam ketika mana Nabi Nuh dia buat kapal, buat bahtera, dalam surah Hud ayat 38. Apa kata Allah? Allah Ta'ala kata wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'um min qaumi sakhiru min qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Bila Nabi Nuh AS mulai membuat kapal tu, bahtera itu, masa tengah buat ni, pemimpin-pemimpin kaum Nabi Nuh ni datang, duduk jalan, duduk lalu ke tempat tu. Tuan-tuan bayang, tempat yang kita tengok tak logik pun akan jadi banjir. Benda yang tak logik. Jadi dia orang ejek. Dia orang ejek Nabi Nuh AS. Apa kata Nabi Nuh? Nabi Nuh kata, jikalau kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun mengejekmu sebagaimana kamu semua mengejek kami. Itu kata Nabi Nuh AS. Nabi Nuh balas kepada apa yang dikatakan oleh orang lain kepada dia. Sebab tu dalam agama kita, tuan-tuan, boleh tak kita balas? Boleh. Kita boleh balas. Tapi kita kena pastikan bahawa bila kita balas kata-kata orang itu, kita tidak balas dengan perkataan, dengan sesuatu yang lebih teruk daripada apa yang dia buat kepada kita. Okay. Tapi ini yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kaum Nabi Nuh AS diejek Nabi Nuh. Diejek. Perbuatan siapa duk suka ejek orang ni? Ini perbuatan musuh Nabi. Jadi kita kena didik anak kita. Ejek kawan ni bukan benda yang bagus. Orang kita, tuan-tuan, beza dengan orang putih. Orang putih, kalau kita jawab salah, cuba tuan-tuan tanya, siapa-siapa yang pernah mengaji di negara orang kulit putih, di Eropah, di England dan sebagainya. Anak saya, tuan-tuan, belajar di England 4 tahun. Dalam kelas tu, dia Mak Saleh ni, dia macam kita orang Melayu lah juga. Bukan kata tak ada yang jahat tu, tapi nak cerita budaya dalam kelas tu. Dalam kelas ni, tuan-tuan, tak ada kawan-kawan duk ketawakan kita, duk ejek kita sebab kita jawab dengan jawapan yang salah. Tak ada. Cikgu ketawakan kita, tak ada. Kita di Malaysia, tuan-tuan, kalau pelajar jawab salah, kita biasa tak dengar cikgu tampar anak murid dia. Biasa. Student jawab salah, cikgu tampar. Biasa kita dengar. Tapi di negara barat ni, tuan-tuan, kalau pengalaman anak saya sendiri pun, kalau kita jawab salah, kawan tidak ketawakan kita, kawan tidak ejek kita, cikgu pun tidak ketawa kepada kita, malah cikgu akan kata nearly, dekat dah dekat tu, jawapan tu dah dekat. Dia tak kata salah. Cikgu tak kata apalah hang ni teruk sangat, tak ada. Cikgu tak kata lagu tu walaupun salah. Tapi cikgu akan mengeluarkan satu perkataan yang bagi semangat kepada pelajar ni untuk cuba lagi. Sebab tu dia kata nearly, walaupun jawapan tu salah, tapi dia kata nearly. Mana dekat dah. Cuba lagi. Sebab tu, tuan-tuan, anak saya sendiri, dia punya attitude berubah daripada zaman dia belajar di England dengan bila dia balik di Malaysia. Masa di England, pantang cikgu tanya soalan, dia ke depan, dia angkat tangan nak jawab soalan. Bila balik Malaysia, dia jadi satu orang yang pendiam.
Dia tak cerita dekat saya. Kita pun tak tahu. Sehinggalah bila dia dah besar, dia dah dewasa, dia cerita apa yang berlaku dalam kelas dia semasa di Penang ni, apa yang cikgu buat kepada dia. Baru kita faham kenapa diri dia, peribadi dia berubah daripada keadaan dia di England menjadi seorang pelajar yang confident, tapi bila balik ke Malaysia dia jadi seorang pelajar yang hilang keyakinan diri. Punca apa? Kerana budaya kita, kerana guru kita, kerana sekolah kita, yang mana kita ni tidak ada budaya sebagaimana yang ada di negara-negara maju. Kita suka ejek, kita suka pelekeh, kita suka memperbodohkan orang. Ini menyebabkan pelajar tidak ada keyakinan diri. Agama melarang kita daripada kita ejek orang. Tak boleh. Dia akan menyebabkan, dia akan bagi kesan yang buruk kepada orang yang kita ejek. Dia akan bagi kesan yang buruk. Jadi kita dilarang daripada mengejek manusia yang lain. Istilah yang ketiga yang digunakan dalam Al-Quran adalah perkataan talmiz. Quran guna perkataan talmiz. Ini dalam surah Hujurat ayat yang ke-11. Allah Ta'ala kata, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun fala talmizu anfusakum fala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang lelaki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang diketawakan itu lebih baik dari mereka. Allah Ta'ala kata apa? Jangan ketawakan orang lain. Pasal apa? Sebab hak kita ketawakan itu boleh jadi dia lebih baik daripada kita. Kita duk ketawakan orang, sedangkan orang tu lebih baik daripada kita. Maka Quran memperingatkan kita tentang perbuatan suka mentertawakan orang ni tak bagus. Kita duk rasa kita hebat, tapi mungkin dia yang lebih hebat daripada kita. Dan jangan pula satu kumpulan perempuan yang lain merendahkan kumpulan perempuan yang lain. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandungi ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Agama, tuan-tuan, dia larang kita, bukan sahaja kita dilarang panggil orang lain dengan panggilan yang buruk, tapi agama juga mengajar kepada kita, kita tak boleh panggil diri kita dengan panggilan yang buruk. Tak boleh. Tuan-tuan biasa dengar ada orang dia cela diri dia sendiri. Dia kata, awaklah aku ni bodoh sangat. Kita panggil orang lain bodoh pun tak boleh. Dan kita memanggil diri kita bodoh pun kita dilarang. Kenapa kita nak panggil diri kita bodoh? Kita panggil orang lain gila, tak boleh. Kita panggil diri kita gila pun tak boleh, tuan-tuan. Awaklah aku ni gila, sebagai contoh. Tak boleh. Ini contoh syakhsiyah yang mulia, yang diajarkan oleh agama kepada kita. Kita nak bully orang, kita nak ejek orang, kita nak panggil orang dengan gelaran yang buruk. Agama mengajar kita, panggil diri kita dengan panggilan yang buruk pun tak boleh. Padahal diri kita ikut kita nak panggil apa diri kita? No, tak boleh. Walaupun diri kita sendiri, kita nak kata kita gila, tak boleh. Kita nak kata kita bodoh, tak boleh. Panggilan-panggilan yang buruk jangan kita nisbahkan kepada diri kita. Diri kita kena didik untuk jadi orang yang mulia. Maka jauhi daripada menggelarkan diri sendiri dengan gelaran yang buruk. Ya.
Sebab tu saya, tuan-tuan, kadang-kadang saya duduk dalam grup WhatsApp kawan-kawan, duduk cakap macam-macam isu. Sikit lagi adalah kawan kita yang umur pun sebaya dengan kita, ataupun mungkin tua setahun, 2 tahun lebih tua daripada kita. Kadang-kadang tuan-tuan, dia boleh tulis tu dalam grup WhatsApp, dia kata dekat kumpulan ni, sial lah, bangang lah, tolol lah, apa semua gila. Saya kata kat isteri saya kata, orang macam ni, dia di rumah dia bercakap macam mana? Di rumah, adakah dia guna perkataan yang sama? Tolol, panggil siapa tolol? Tu tulis bangang. Kat rumah kita panggil siapa bangang? Manusia ni tuan-tuan, kita nak kenal peribadi dia, kita tengok cara dia tulis, kita tahu. Kalau dia biasa dengan perkataan-perkataan mencarut, kotor, perkataan kesat tu, kita tahu di rumah dia macam itulah dia. Saya kata, kita dengan kawan-kawan ni sampai tahap kata tolol, bangang, apa semua, dia menggambarkan pribadi kita sendiri. Kita kata orang lain tolol, kita kata orang lain gila, dan sebab dia menggambarkan diri kita sendiri. Maka sebab tu agama ni tuan-tuan, dia larang kita menggelarkan diri sendiri dengan gelaran yang buruk. Kita nak jadi orang yang mulia, kita panggil diri kita dengan panggilan yang mulia. Jangan biasakan kita panggil diri kita, kita ungkapkan diri kita dengan ungkapan yang tidak baik. Jangan. Kecuali kita nak tawaduk, kita nak rendah diri, kita gunalah perkataan yang sesuai. Jangan kata saya bodoh, tak. Kata saya tak ada ilmu. Okey. Kan? Saya bukan pakar dalam bidang ni. Okey. Itu menandakan kita tawaduk. Kita tak guna perkataan buruk kepada diri kita. Jadi itu dua keadaan yang berbeza. Dalam agama kita, apa dia ancaman yang perlu diketahui oleh orang yang suka membuli orang lain? Dan kita tahu bahawa si pembuli ni dia buat macam-macam lah. Dia menzalimi mangsa dia dengan cara fizikal, dia menzalimi mangsa dia dengan kata-kata dia, dengan perasaan, menjadi bahan ketawa dan sebagainya. Apa kata Nabi di hari akhirat nanti? Nabi kata, atadruna man al-muflis? Manil muflis? Kan? Tahukah kamu siapa dia yang muflis itu? Para sahabat kata, al-muflis fina, muflis ni kalau di kalangan kami ni, man dirhamalahu wala mata', orang yang tak ada duit dan tak ada harta. Sahabat kata dekat Nabi. Lalu Nabi kata apa? Nabi kata, orang yang muflis, innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bisalatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha. Nabi kata apa? Nabi kata bahawa orang yang muflis daripada umatku ialah orang yang nanti hari kiamat dia bawa pahala sembahyang. Cuba tuan-tuan perhati apa yang perkataan Nabi guna. Dia bawa pahala sembahyang, dia bawa pahala puasa, dia bawa pahala zakat. Maknanya apa? Maknanya orang ni dia ada pahala. Orang baik, dia buat amal soleh, tapi pada masa yang sama dia duk bully orang, dia menzalimi orang dengan kata-kata dia, dengan penghinaan, dengan fitnah yang dia buat. Sedangkan dia ada pahala yang banyak daripada semayang dia. Bukan kata dia tak semayang, tak. Dia semayang dan dia ada banyak pahala. Dia puasa dan dia ada pahala daripada puasa dia. Dan dia ada zakat, dia bagi zakat. Dia bukan kata tak bayar zakat, mengelak daripada bayar zakat, kedekut tak mau bayar zakat. Tak, dia bayar zakat dan dia ada pahala daripada zakat yang dia bayar. Tapi dia ada perangai yang tidak baik. Apa perangai yang tidak baik? Dia hina orang,
dia tuduh orang berzina, dia makan harta orang, dia tumpahkan darah orang, dia pukul orang. Ada tak realiti pada hari ni, tuan-tuan? Ada. Apa yang tak ada? Tuan-tuan Google je, boleh keluar berita macam-macam. Ustaz pukul bini dia. Ada? Ustaz? Kalau kita kira ustaz pahala banyak lah tak? Patutnya lah, kan? Di sisi Allah kita tak tahu, tapi pada pandangan kita patutnya dia pahala banyak. Dia duduk mengajar orang, jadi imam, kan? Berapa banyak pahala tu mengajar orang jadi imam apa semua. Pahala dia banyak. Tapi cuba tuan-tuan tengok, Nabi kata apa? Ustaz duk mengajar orang tapi pukul bini dia, dia buat zalim kat bini dia, habis pahala dia, habis pahala dia. Ini tuan-tuan tengok ni, hak buka pondok perangai sama juga. Orang buka pondok ni, tuan-tuan, patutnya pahala dia banyak. Pasal apa? Dia mengajar orang, dia terima pelajar. Pelajar yang datang ni tak bayar yuran pun ramai, mintalah duit derma dengan orang apa semua. Patut pahala dia banyak, dia bawa di hari akhirat. Sebab dia buka pondok dan dia terima pelajar dan dia didik manusia. Tapi tuan-tuan Google tengok, dah berapa orang dah guru pondok yang dikenakan tindakan dengan jenayah yang tertentu, termasuk jenayah seksual dan sebagainya, sexual harassment dan lain-lain. Ini yang Nabi kata, bukan tak ada pahala, dia ada banyak pahala daripada sembahyang dia, daripada ibadat dia, tapi dia ada perangai buli orang, dia ada perangai suka buat zalim pada orang, dia ambil harta orang. Kita biasa dengar ustaz juga duk kutip derma, setiap kali kuliah ada bawa tabung. Patutnya pahala dia banyak, tapi kenapa dia bankrupt, dia muflis? Nabi kata, kenapa? Sebab dia ambil, dia duk war-war iklan kepada orang, oh ni wakaf apa semua. Berapa kali wakaf, dah cukup dah duit, tapi minta lagi wakaf. Padahal duit dah cukup. Kenapa? Sebab duit tadi bukan pergi kepada wakaf, pergi kepada personal account dia. Pahala dia banyak, tapi dia hilang pahala tadi. Ini tuan-tuan sekalian. Jadi apatah lagi kalau kita, yang kita rasa kita ni tak ada pahala, kurang pahala, amal ibadat kita pun kurang, tiba-tiba hak kurang tu pun nak kena ambil, tuan-tuan sekalian. Hak ni yang menakutkan. Kita kena didik anak kita. Nak pukul orang, nak ketawakan orang, nak buat zalim kepada orang, nak hina orang, tanya dulu pahala kita ni banyak mana? Pahala kita ni banyak mana? Yang kita nak hina orang, kita nak memperlekehkan orang tu, tanya dulu. Dahsyat. Ada kawan saya, dia surgeon, dia cerita, kadang-kadang tuan-tuan, kita duduk dalam ward ni, orang perempuan nak bersalin, setengah-setengah hospital dia tak begitu jaga aurat. Dia suruh ibu-ibu yang nak bersalin ni buka pakaian, sedangkan attendant lelaki duduk sembang dengan misi dekat kaunter, dekat meja, duduk pandang belah sini, duduk gelak, duduk tengok yang ibu-ibu mengandung nak buka pakaian. Kita buat satu benda yang menganiayai orang, habis di mana pahala kita? Kita tak jaga aurat orang, kita tak jaga pandangan kita, kita tak jaga perasaan orang, kita ambil peluang di atas kesusahan orang. Ini contoh. Ini contoh, tuan-tuan sekalian. Saya kadang-kadang, bukanlah saya nak bangga sangat dengan England, tapi pengalaman saya duduk di England ni, tuan-tuan, menyebabkan kita kena akui orang putih ni, walaupun banyak benda yang dia buat itu menyalahi agama kita, dia suka pakai pakaian menjolok mata, dia suka buka aurat dan sebagainya, tapi dia ada certain bahagian, certain part dalam budaya dia jauh lebih baik daripada kita. Dia jauh lebih baik daripada kita. Isteri saya kan, bila pergi klinik, biasalah kita pergi klinik, walaupun cek darah dan sebagainya, kita mintalah, doktor perempuan ada tak?
Ni staff dekat kaunter klinik tu duduk gelak. Dia kata setakat nak ambil darah doktor lelaki boleh. Tengok. Ni orang Melayu kita. Orang Melayu kita, tuan-tuan. Kita kata walaupun nak ambil darah pun, tapi kita lebih selesa hak duk cucuk kita apa semua ni doktor perempuan. So kita request doktor perempuan. Dia kata, pasal apa kau nak doktor perempuan? Doktor lelaki pun boleh. Ni tuan-tuan. Di England, tuan-tuan, saya nak cerita dekat tuan-tuan, kita tak buka mulut lagi. Dia nampak je isteri kita pakai tudung pergi dekat kaunter, dia tanya, nak lady doktor ke? Dia tanya, nak doktor perempuan ke? Tu, orang putih. Yang kita kata orang putih ni jahat, orang putih ni suka telanjang, orang putih ni suka pakai seksi apa semua, orang putih ni tak semayang. Ya, dari satu sudut dia bertentangan dengan agama. Tapi yang bab ni, tuan-tuan, dia sangat bagus. Dia sangat bagus. Ini contoh. Jadi kita, tuan-tuan sekalian, kita jangan duk ejek orang, kan? Kita jangan duk pelekeh orang. Jangan buat main pada orang. Sebab ini semua akan menghilangkan pahala kita di hari akhirat. Dan pada masa yang sama, kan, orang yang dizalimi ni doa dia sangat mustajab. Sebab apa? Sebab dalam hadis Bukhari, kan, Nabi kata, ittaqi da'watal mazlum. Takutlah kamu kepada doa orang yang dizalimi. Fa innaha laysa bainaha wa bainallahi hijab. Kerana tidak ada tabir penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu, tuan-tuan, zaman dulu, salafus soleh zaman dulu, ulama-ulama dulu sangat takut bila buat zalim pada orang. Sebab dia takut kalau orang tu mendoakan keburukan kepada dia. Dia sangat takut. Contohnya Yazid bin Hakim, dia kata apa? Dia kata, belum pernah, kan, aku berasa segan, melebihi segan terhadap kewibawaan orang yang aku zalimi, dalam keadaan aku mengetahui tidak ada yang menolongnya. Dia kata, wa annahu a'lamu annahu la nasir. Dia kata, la nasiru lahu illa Allah. Dalam keadaan aku tahu tidak ada yang menolongnya kecuali Allah. Lalu dia mengatakan kepada aku pasrahkan perbuatanmu kepada Allah. Di antara kita adalah Allah. Orang ni, tuan-tuan, bila dia rasa teraniaya, dia kata, apa yang kau buat, benda yang kau buat ni, saya serah kepada Allah. Antara kita ni ada Allah. Salafus salih zaman dulu, dia cukup takut benda tu. Kalau orang tu kata, urusan benda ni, benda hang buat ni, urusan Allah, aku serah kepada Allah. Oh, dia sangat takut yang tu. Dia sangat takut. Cuma saya teringat, ni bukan nak hina siapa-siapa, tapi saya teringatlah ada kawan saya. Satu hari dia cerita kat saya, dia tak puas hati dengan income tax LHDN. Apa ni, malam ni ada staff LHDN ke? Jangan marah kat saya, ni cerita selingan saja, tak ada kaitan, tak suka dekat LHDN, bukan. Ini tak ada masalah, cuma teringat kepada perkataan kita ada Allah ni. Kawan saya ni, tuan-tuan, dia luah perasaan dekat saya. Dia cerita masalah dia. Saya ni tak tahu pasal apa, kawan-kawan suka cerita masalah. Sampai pernah kawan saya kata, dia kata, hang ni tak pernah ada masalah. Saya bukan tak ada masalah, tuan-tuan, tapi saya tak suka cerita masalah saya pada orang. Masalah saya banyak. Banyak, tuan-tuan, tapi saya tak suka cerita. Jadi kawan-kawan ni dia suka cerita. Dia ceritalah. Saya ni pula jenis good listener, dengar je, kan. Orang nak cerita, kita dengar. Lepas tu dia minta pandangan, kita bagi pandangan. Jadi kawan saya seorang ni, tuan-tuan, dia kena apa ni, income tax. Teruklah dia kena, sangat teruk. Boleh kata juta lah, kan, dia kena juta. Oh, dia kata bila dia kena sebanyak tu, dia kata dia terduduk, dia rasa macam nak rebah, dia rasa macam nak rebah. Dia kata habislah bisnes dia, perniagaan, hak selama ni dia duk kumpul duit apa semua habislah, dia kata. Yelah, plan tu banyak, bila duit banyak, plan banyak.
Kan, nak beli rumah, nak buat rumah macam mana, apa semua. Jadi bila tiba-tiba kena income tax yang banyak ni, dia kata rasa nak rebah dia. Jadi saya teringat ni tuan-tuan, pasal dia cerita kat saya, dia duk argue dengan pegawai income tax tu. Last kali dia tak boleh nak argue dah, dia kata macam ni lah puan, dia kata saya serah dekat Allah Ta'ala. Dia kata saya serah dekat Allah Ta'ala. Kalau puan buat macam ni kat saya serah puan dekat Allah Ta'ala. Macam tu lah tuan-tuan. Tak tahulah kalau pegawai tu buat naya kat dia, berat tuan-tuan. Sebab dia dah serah kepada Allah Ta'ala. Bukan main-main. Tapi kalau pegawai tu berlaku adil, tak buat naya, tak jadi masalah. Kan? Itu tak jadi masalah. Saya pun macam-macam orang kata. Saya kadang-kadang bila saya mewakili isteri minta cerai kan, ada je orang lelaki, dia kata ustaz apa, dia kata peruntuh rumah tangga orang. Dia kata lagu tu, ustaz apa, dia kata peruntuh rumah tangga orang buat masjid, dia pergi peruntuh masjid. Orang kata gitu kat saya. Saya selalu kata, bila saya mewakili si perempuan, saya biasa mewakili suami pun ada, mewakili isteri pun ada. Tapi saya nak cerita kepada tuan-tuan, ada ketika saya mewakili isteri yang si suami tak puas hati sebab mendakwa saya meruntuhkan rumah tangga dia. Saya kata, saya ni manusia. Saya manusia. Suami dengan isteri ni bergaduh macam mana, saya tak tahu. Saya tak tahu tuan-tuan. Yang tahu suami itu, isteri itu dengan Allah. Yang ni hak tahu. Saya ni panca indera saya terhalang. Sangat terhad. Hak mana saya tak nampak, yang mana tak sampai kat telinga saya tak tahu. Maka tugas lawyer, dia bawa version klien dia kepada mahkamah. Bila saya jadi peguam kepada isteri, saya bawa version isteri ni kepada hakim. Peguam suami ni pula, dia bawa version suami tadi kepada hakim. Jadi setiap lawyer tu dia ada tugas dia. Macam itulah juga kalau saya mewakili suami. Kalau saya mewakili suami, saya akan bawa version suami ni kepada hakim. Isteri ni macam mana? Lawyer dia lah pula bawa version isteri tadi kepada hakim. Macam tu tugas kita. Siapa betul, siapa salah, siapa tipu, kita tak tahu. Yang betul-betul tahu hanyalah Allah. Yang ni yang tuan-tuan kena tahu. Jadi hakimlah buat keputusan. Dia dengar daripada lawyer si suami, dia dengar daripada lawyer si isteri, akhirnya hakim buat keputusan. Hakim buat keputusan, lawyer hak salah. Takkan pelik. Pergilah marah kat hakim tu sebab hakim buat keputusan. Tapi lawyer yang kena. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan sekalian, saya akui ada juga lawyer yang jahat. Kerja apa ni tuan-tuan? Semua ada hak jahat ni. Orang meniaga hak jahat ada, lawyer hak jahat ada, hakim yang jahat ada, kan? Ustaz hak jahat ada, tok guru hak jahat, semua ada hak jahat. Jadi hak jahat tu memang ada. Cuma kalau kita bercakap dalam keadaan biasa, peguam ni dia tak tahu. Dia hanya bawa apa yang fakta-fakta yang diceritakan oleh anak guam dia kepada dia. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, bila orang kata saya serahkan urusan kamu ni, benda yang kamu buat ni kepada Allah, antara kita ni ada Allah. Salafus salih zaman dulu sangat takut. Dia sangat takut kalau dia buat zalim kepada orang tu. Sebab bila kata ada Allah, dia sangat takut. Tak macam setengah kita ni, kan? Allah ke apa ke dia tak peduli. Jadi orang macam ni, kita kata apa sekalipun, dia tak rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi apabila berlaku kita dizalimi, dibuli dan sebagainya, apa yang boleh kita lakukan? Baik, kita nak buat apa tuan-tuan sekalian?
Yang pertamanya kita nak kena tengok dahulu apa kesan daripada jenayah ini. Ada yang menyebabkan trauma, kan? Ada yang menyebabkan memberikan kesan-kesan fizikal, kan? Kesan fizikal. Di Kelantan pun pernah ada kes pelajar yang dia gantung, dia bunuh diri, dia gantung. Tu sekolah agama. Jadi benda tu jadi misteri, tuan-tuan sekalian. Jadi kita pun tak tahu apa sebenarnya yang berlaku. Walaupun ada kata-kata bahawa dia telah dianiaya oleh kawan dia, dibuli dan sebagainya, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui. Kan, siasatan pihak polis tak jumpa, kan, tak jumpa yang kata jenayah buli, ya, sebagaimana yang didakwa oleh setengah-setengah pihak. Jadi apa yang kita perlu kita lakukan? Antaranya ialah kita kena bagi kesedaran kepada masyarakat, khususnya kepada golongan yang berpotensi melakukan buli, bahawa apa yang mereka lakukan itu di hari akhirat nanti semuanya itu akan menjadi saksi, kan? Contohnya dalam surah Yasin, kan? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami kunci mati ke atas mulut-mulut mereka, dan kami jadikan tangan-tangan mereka berbicara dan kaki-kaki mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kalau kita tahu bahawa kita akan mati dan kita akan hidup di hari akhirat nanti, maka cuba bayangkan di hari akhirat nanti Allah Ta'ala akan balas kejahatan yang telah kita lakukan. Sebelum Allah Ta'ala balas, tangan tu bercakap dan kaki tu bercakap. Mufassirun kata apa, tuan-tuan? Termasuk Imam Ibn Katsir dan para mufassirun yang lain, bila mentafsirkan ayat 65 surah Yasin tadi, mereka mengatakan bahawa kita nanti akan terkejut pada hari itu. Bukan terkejut dengan apa yang diberitahu oleh anggota badan kita, tapi kita akan terkejut sebab melihat macam mana tangan kita ni akan bercakap. Para mufassirun kata apa? Kita tidak terkejut dengan apa yang dia cakap, apa yang dia sampaikan kepada Allah, sebab itu dalam pengetahuan kita. Memang betul kita buat benda tu, memang betul. Tapi dia kata benda yang sangat memeranjatkan manusia pada hari akhirat kelak apabila mereka melihat tangan tu bercakap. Kita, tuan-tuan, tak payahlah kata tangan, kaki, anggota badan bercakap hari akhirat. Ni, kalau orang tunjuk rakaman kita buat benda tak senonoh pun terkejut dah. Betul tak? Bukan terkejut pasal kita buat benda tak senonoh, sebab kita memang kita buat. Tapi kita terkejut pasal ada orang rakam. Itu yang menyebabkan kita terkejut. Dah kita buat benda yang tak baik, kita tahu dah benda tu memang kita buat, tapi kita terkejut sebab orang rakam. Ni berita semalam, satu orang lelaki, dia telah di scam oleh satu perempuan RM200,000, tuan-tuan. RM200,000. Pasal apa? Dia berkenalan dengan satu perempuan ni dalam FB. Sebab tu saya, kalau orang perempuan kontak saya ikut FB, saya tak layan sangat. Saya jawab soalan je. Saya jawab soalan, selesai jawab soalan, that's it. Tak ada lah nak tanya khabar lah, okey ke sekarang ni, macam mana. No. Sebab apa? Sebab yang duk kena banyak ni pasal ni, tuan-tuan. Pasal ni yang duk kena. Si lelaki ni, dia berkenalan dengan satu perempuan. Perempuan tu yang kontak lelaki ni. Entah macam mana, tuan-tuan, si perempuan ni cakap dengan dia apa semua, si perempuan ni buka baju. Dia seronok lah tengok.